Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, alhamdulillah hari ini dapat kita sambung lagi pengajian kita kitab Muniyatul Musalli. Kita dalam bahas rukun sembahyang yang ketiga, yang mana kita dah lepas rukun yang pertama, niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam, berdiri. Berdiri. Kita masuk bab berdiri ini sebenarnya dia sangat panjang. Sangat panjang bab berdiri, sebab dia ada kena-mengena berkait rapat dengan solat duduk. Sebab bila kata solat rukunnya qiyam, iaitu berdiri, secara automatik bila duduk tak sah. Tu secara automatik kan. Sebab kata rukun dia mesti berdiri. Mesti berdiri. Berdiri baru sah. Jadi bila berdiri baru sah, macam mana orang semain duduk tu? Sebab tu jadi panjang. Secara umumnya semain duduk tak sah. Secara umumnya. Habis tu yang ada semain duduk tu, dia panjang. Itu yang jadi, walaupun kita tengok pendek aja kat sini, separuh muka surat aja kalau yang Rumi tu, tapi walaupun separuh, tapi bahas dia panjang, sangat-sangat panjang. Sangat panjang perbahasan dia. Jadi insya-Allah kita akan cuba bahaslah semampu yang mungkin. Mungkin tak sempat malam ni rasanya, bab qiyam, bab berdiri ni rasanya tak sempat. Masih lagi tak sempat. Kita tengok, sebab dia ada beberapa istilah yang perlu disyarah dengan panjang. Istilah dia perlu disyarah dengan panjang. Paling panjang sekali lemah. Maksud lemah itu adalah paling panjang sekali untuk kita bahas, ataupun uzur. Kita baca daripada awal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ketiganya rukun sembahyang yang ketiga. Ketiganya daripada rukun sembahyang, qiyam. Berdirilah, yakni berdiri pada sembahyang fardu. Kita dah sebut dah sebelum ni. Sebenarnya dibilang ketiga, pertama, kedua, ketiga, sebenarnya 3 in 1, 1 in 3. 3 dalam 1. Dibilang, sebenarnya waktu tu juga kena berdiri. Waktu tu juga kena niat. Waktu tu juga kena takbiratul ihram. Sebenarnya 3 tu dalam satu masa. Malah kalau kita tambah lagi, ketika tu juga kena menghadap kiblat. Sekaligus semua. Menghadap kiblat, takbiratul ihram, niat, berdiri. 4 ni sekaligus. Tapi dibuat bilangan juga. Dibuat bilangan tu dari segi, walaupun dia serentak, dia dari segi apa dia panggil? Dari segi maknawi je. Bukan dari segi hakikatnya, bukan dikira begitu. Dan kalau kita tengok sebenarnya
ulama meletakkan qiyam ni duduk nombor 3, walaupun sebenarnya dia 3 dalam 1. Dia termasuk juga takbiratul ihram, niat dan sebagainya. Kerana sedikit perbezaan ulama letak. Ulama walaupun benda tu tak kisah, letak qiyam nombor 1 pun boleh. Sebab memang kita berdiri dulu kan. Bukan kita takbiratul ihram dulu. Sepatutnya nombor 1 berdiri. Sebenarnya masa kita berdiri itu bukan lagi sembahyang. Bila sembahyang bermula takbiratul ihram. Payah nak kira mana satu, yang mana yang pertama. Maka ulama letaklah 3 dalam 1, 1 dalam 3. Cuma kalau kita tengok ulama meletakkan qiyam duduk nombor 3 ni ada sebab. Sebabnya adalah kalau kita tengok niat dan takbiratul ihram, niat dalam sembahyang dan takbiratul ihram. Sembahyang fardu pun wajib, sembahyang sunat pun wajib. Kan? Niat sembahyang fardu juga wajib, rukun. Niat. Takbiratul ihram sembahyang wajib pun rukun, sembahyang sunat rukun juga. Niat pun dua-dua juga. Solat sunat dengan solat fardu sama je, iaitu mesti niat. Tak niat tak sah. Takbiratul ihram, Allahu akbar, solat sunat pun rukun juga. Solat fardu pun rukun juga. Tapi berdiri tak? Berdiri solat fardu dia rukun, solat sunat dia sunat. Solat sunat boleh je nak duduk, tak wajib pun berdiri. Jadi kerana dia tu kurang sikit, letak nombor 3. Ulama sampai nak buat dari segi nombor 1, nombor 2, nombor 3 pun dia ambil kira. Kita mana-mana pun boleh. Berdiri dulu pun boleh, takbir dulu pun boleh, niat dulu pun boleh, sebab 3 dalam 1 kan. Mana-mana satu pun dengan makna serentak, dengan makna satu. Tapi ulama dia letak, dia kaji lagi. Oleh kerana berdiri ni pada solat sunat dia sunat, dia tak fardu. Dia boleh je duduk walaupun tak sakit. Sembahyang qabliyah ba'diyah boleh duduk, witir boleh duduk. Sembahyang duha boleh duduk. Tarawih lagilah boleh duduk. Semua boleh duduk. Solat sunat. Sebab tak wajib berdiri. Cuma pahala dapat separuh lah. Standard lah, duduk dapat separuh lah. Tapi fardu, solat fardu tak boleh. Dia mesti berdiri jika mampu berdiri. Jadi dia lebih kat situ. Ulama letak nombor 1 niat, nombor 2 nombor niat, sebab niat tu adalah permulaan masuk. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri. Itu kerana itu dia letak. Walaupun kalau kita tengok yang terakhir nanti rukun sembahyang ada tertib. Tertib ni daripada kecil lagi kita belajar. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Dibilang 1 sampai 13. Bila tertib maknanya 1 nombor 1, 2 nombor 2, 3 diikut tertib, 4, 5, 6. Itu sekadar maknawi saja. Sekadar makna. Tapi hakikatnya bukan. Hakikatnya tertib tu kita akan bahas tak tahulah bila lagi yang ke-13 ni. Tertib tu kadang-kadang dia dari segi maknawi je. Tapi bukan dari segi sebenar-benar. Ada juga tertib yang dari segi sebenar, iaitu mesti rukuk, lepas tu mesti i'tidal, mesti sujud. Dia tak boleh sujud, i'tidal, rukuk, tak boleh. Dia mesti rukuk dulu baru i'tidal. Lepas i'tidal dia kena sujud. Dia tak boleh lagi rukuk terus sujud lepas tu baru i'tidal. Tak boleh. Sebab tertib. Ya, itu ada, betul. Itu betul tertib. Tapi ada juga dalam sembahyang juga dia nama je tertib, tapi dia tak tertib. Dia panggil tertib secara maknawi. Antaranya tadilah takbiratul ihram, niat berdiri. Itu bukan tertib. Itu 3 dalam 1. Dipanggil tertib secara maknawi. Macam tu juga salam. Salam, duduk dengan salam tu. Salam dengan duduk, dengan tahiyat awal, dengan selawat, semua duduk dekat yang sama. Iaitu duduk. Lepas sujud yang terakhir, duduk. Baca tahiyat, baca selawat, salam dan duduk. 4-4 ni rukun. Semua rukun. Duduk juga rukun, tahiyat juga rukun, selawat juga rukun, salam juga rukun. Duduk kat mana? Duduk kat situ. 4 in 1. Lagi banyak. Jadi yang itu tak ada iaitu ada tertib dari segi bacaan. Iaitu kena baca ni dulu. Tapi dari segi duduk tak ada tertib pula. Sebab duduk semua duduk tu. Duduk je sampai habis. Maka kalau kita dapat faham di sini bahawasanya tertib yang pertama bukan semestinya tertib tu kena ikut 1 sampai 13. Tidak. Cuma rukun fi'li saja, rukun perbuatan je kena ikut, iaitu kena berdiri, kena rukuk, kena i'tidal, kena sujud, duduk sujud. Dari segi kadang-kadang dia akan bercampur dengan rukun-rukun qauli kita yang mana sebenarnya dia tak ikut tertib juga, dia serentak. Itu je nak bagi tahu. Dan kita memang doa amal pun, kita doa amal lama dah dalam masalah tu. Dan
Kalau kita tengok qiyam, kita bahas qiyam sikit, iaitu qiyam ni berdiri, rukun berdiri, iaitu berdiri ni rukun perbuatan, rukun fi'li. Berdiri adalah rukun fi'li. Rukun fi'li berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk dengan tahiyat. Duduk jugalah. Itu dia panggil rukun perbuatan. Iaitu kena buat. Kalau tak buat tak sah. Dan dalam banyak-banyak rukun ni yang sebut tadi, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir. Sujud yang kedua tu sujud juga. Tahiyat akhir kan. Itu dia panggil rukun perbuatan. Rukun perbuatan tadi dia banyak. Bila dia ada banyak, dia ada martabat. Martabat yang paling tinggi adalah berdiri. Martabat rukun. Rukuk juga tinggi, sujud juga tinggi. Tapi sebenarnya rukun perbuatan yang paling tinggi martabat adalah berdiri. Kerana dekat berdiri itu terdapat satu rukun qauli ataupun zikir yang paling tinggi martabatnya, iaitu Fatihah. Fatihah hendaklah dibaca ketika berdiri. Oleh kerana Fatihah adalah rukun qauli ataupun zikir yang paling agung, paling nombor satu, Fatihah. Maka dia duduk kat mana? Duduk kat berdiri. Berdiri itu dia naik martabat nombor satu. Jika nak dibandingkan, mana lagi besar, mana lagi agung, mana lagi afdal. Sebut je lah. Semua kena buat. Mana paling lebih, mana paling tinggi pahala. Macam tu juga kot. Ketika berdiri ke, rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, duduk tahiyat. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah berdiri. Hujahnya dia ada zikir yang paling tinggi, yang paling besar, iaitu Fatihah. Zikirlah kita panggil yang paling, bacaan yang paling tinggi. Jadi bila bacaan yang paling tinggi iaitu Fatihah ada dekat qiyam, maka qiyam adalah perbuatan sembahyang yang paling tinggi martabatnya. Dan sunat solat, bukan solat sunat solat, sunat dalam sembahyang yang paling tinggi apa? Banyak ada sunat dalam sembahyang. Dari segi perkataan, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbighfirli warhamni kama shallaita ala Ibrahim. Semua tu adalah sunat perkataan. Dan sunat perkataan ni yang paling besar, paling afdal sekali adalah surah. Sebab dia kalamullah. Jadi dia duduk kat mana? Dia duduk kat berdiri, maka berdiri qiyam lagi afdal. Maksudnya lebih lagi afdal. Jadi dah tadi afdal dah, tambah lagi, membuktikan bahawasanya qiyam adalah perbuatan sembahyang yang paling tinggi martabat, bukan sujud. Qiyam. Kerana di atasnya, pada berdiri itu ada zikir yang paling tinggi, paling agung, dan ada zikir wajib yang paling agung, dan dia ada zikir sunat yang paling agung juga. Zikir sunat tu maksud surah lah. Zikir wajib tu maksud Fatihah. Maka dia adalah nombor satu. Walaupun ada khilaf, sebahagian ulama mengatakan sujud, tapi sebenarnya nombor satu yang muktamad pada mazhab Syafi'i adalah berdiri. Sebab dekat berdiri itu ada zikir yang wajib yang paling afdal, dan zikir yang sunat yang paling afdal juga. Dari segi martabat je nak beritahu. Yang kedua adalah sujud lah. Pada pendapat lain yang mengatakan sujud nombor satu, qiyam duduk nombor dua. Apa hujah sujud adalah perbuatan sembahyang yang paling tinggi martabat? Dia kata tak boleh sujud dekat orang, kafir sujud kat orang. Berdiri boleh berdiri kat orang kata berdiri biasa buat, tapi sujud dekat orang tu kafir. Maknanya sujud hanya pada Allah. Bila sujud hanya pada Allah, dia paling besar lah. Hujah dia kuat juga. Dua-dua ni khilaf. Ya, kalau kata sujud nombor satu, qiyam duduk nombor dua. Yang kata qiyam duduk nombor satu, sujud duduk nombor dua. Sedangkan sujud tak ada bacaan-bacaan yang wajib. Bacaan dia biasa, tak baca pun tak apa. Kerana tu martabat qiyam lebih tinggi. Malah khilaf ni khilaf muktabar, tak ada masalah yang mana satu lah. Ada orang kata sujud, dia nak sujud juga, okey aja sebenarnya, khilaf kat situ. Yang mana perbuatan yang paling afdal. Yang ketiga adalah rukuk. Itu adalah afdal. Ketiga adalah rukuk. Jadi yang pertama qiyam, yang kedua sujud, yang ketiga rukuk. Setengah ulama mengatakan yang pertama sujud, yang kedua qiyam, yang ketiga rukuk. Baik. Jadi sembahyang ni kena berdiri. Kalau tak berdiri, maka tak sah. Nabi sebut dalam hadisnya, salli qa'ima, sembahyanglah kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Kalau tak mampu baru duduk. Tapi Nabi kata sembahyang berdiri dulu. Jadi kena berdiri dulu. Dan kita tengok banyak-banyak ayat Quran yang membincangkan tentang sembahyang ni mesti berdiri. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah kamu sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, qiyam, berdiri. Dan berdirilah. Ayat Quran tu.
alladzina yuqimunas salah. Qiyam juga alladzina yuqimunas salah. Bila sebut solat mesti sebut qiyam. Mempunyai dua makna. Makna yang pertama mendirikan sembahyang, makna yang kedua berdiri. Jadi nak bagi tahu berdiri. Maknanya besarnya berdiri ni. Jadi setakat sikit-sikit tu jangan duduk. Tu nak bawa ke situ. Banyaknya nas-nas yang mengatakan mesti kena berdiri, mesti kena berdiri, mesti kena berdiri. Bukan kata duduk tak boleh, tapi kena faham dulu berdiri itu penting sangat. Sebab dia adalah seafdal rukun perbuatan. Qad qamatis salah. Sama je, qad qamatis salah. Qad qama, berdiri. Bukan duduk. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang bila disebut sembahyang, dia akan sebut mendirikan dengan dua maksud. Yang pertama, mendirikan sembahyang, bukan sekadar sembahyang sungguh-sungguh. Yang kedua maksud berdiri. Jadi jangan main-main dengan berdiri. Jangan buat lebih kurang dengan berdiri. Sikit-sikit duduk kan, jangan buat lebih kurang, sebab dia benda yang besar, malah rukun yang paling afdal. Malah solat fardu 5 waktu memang wajib berdiri. Dah solat jenazah pun kena berdiri. Solat jenazah juga wajib berdiri. Solat fardu 5 waktu juga wajib berdiri. Fardu 5 waktu, fardu ain, fardu kifayah, solat jenazah fardu kifayah, kena berdiri. Habis kalau tak mampu, kita akan bahas akan datang. Dan disyaratkan dia. Syarat sekarang ni nak kira apa maksud berdiri. Kadang-kadang orang sebut berdiri, tapi dia sendiri pun tak faham maksud berdiri itu apa. Baik, kita tengok apa maksud berdiri. Dan disyaratkan dia dengan berdiri. Maksud berdiri itu dengan dibetulkan tulang belakang. Ni tulang belakang. Tulang belakang ni betulkan, dan jikalau dengan bersandar sekalipun. Bersandar sekalipun, jika nak betulkan tulang belakang, kita akan bahas sekejap lagi. Maka jika berdiri condong, sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyangnya. Stop kat situ, banyak sangat benda yang penting ini. Dan disyaratkan dengan dibetulkan tulang belakang, dan jikalau dengan bersandar sekalipun. Dia ada dua masalah kat sini. Masalah yang pertama iaitu dia tak mampu berdiri, dia sandar. Yang ni tak boleh. Dia tak mampu berdiri, dia sandar. Kalau dia sandar baru okey, tak boleh. Tak boleh dengan maksud dia kena duduk. Tak boleh bersandar. Habis ni, dan jika dengan bersandar sekalipun, nak bagi tahu kat sini, dan disyaratkan dengan dibetulkan tulang belakang. Maksud berdiri adalah tulang belakang tu betul. Tiba-tiba tak boleh betul. Macam mana nak betulkan tulang belakang? Walaupun menyandar sekalipun. Sandar tu kerana nak betulkan tulang belakang, bukan sandar tu kerana nak berdiri. Dia ada dua tau. Sandar kerana nak berdiri lain. Tak ada tiang, tak ada dinding, dia tak boleh sampai berdiri, dia tumbang. Yang itu duduk. Yang itu tak boleh berdiri, itu duduk. Yang kata ni adalah dia berdiri boleh, cuma nak betulkan tulang belakang tak boleh. Macam ni. Bila berdiri macam ni, macam mana nak betulkan? Dia terpaksa sandar, dia tekan. Kenapa dia sandar? Nak betulkan tulang belakang. Tapi kalau dia bersandar, sebab tak mampu dah nak berdiri. Kalau bersandar lega sikit, yang tu tak payah, itu duduk. Jadi jangan salah faham ni. Jadi maksudnya, dan jikalau dengan bersandar sekalipun, kembali kepada betulkan tulang belakang. Bukan kembali kepada nak sembahyang jika tak mampu berdiri. Tidak. Sebab tak ada pun dibincang dekat sini jika tak mampu berdiri. Tak ada pun bincang lagi. Kalau tak mampu berdiri, boleh menyandar. Tak ada. Cerita pasal disyaratkan berdiri, betul tulang belakang. Tulang belakang ni straight. Bila betul tulang belakang, tak boleh betul. Dia jadi macam ni, tak boleh betul. Nak betulkan, sandar pun tak apa. Jadi dengan menyandar, tak boleh betul lagi. Lepas dia sandar, dia tekan. Baru ada ring sikit, ada kuat sikit, baru straight dengan menyandar. Kenapa sandar ni? Sebab nak betul tulang belakang. Kenapa sandar? Sebab tak mampu nak berdiri. Bukan, tak mampu berdiri, duduk je. Duduk je. Jadi setelah berdiri, iaitu dia berdiri atas dua kaki, dia hendaklah membetulkan tulang belakang hingga kadar yang dinamakan berdiri. Dia betulkan tulang belakang. Kita ambil contoh dekat sini. Maka jika berdiri condong, cenderung tu condong. Jika berdiri cenderung ataupun condong, sekira-kira tiada dinamakan berdiri. Condong tu bukan macam ni. Bukan. Ini nama berdiri. Jangan salah faham. Ni nama berdiri. Walaupun macam ni. Boleh? Dia gimnastik. Berdiri lagi. Yang kata condong ni adalah macam ni. Ni berdiri. Ni condong. Ni dia punya tulang sulbi. Dia punya pinggang. Kalau macam ni, berdiri tu makruh. Berdiri makruh. Sunat berdiri betul. Tu sunat. Tak wajib berdiri betul. Ini masih lagi berdiri. Berdiri. Yang disebut kat sini yang ini. Ni dia punya pinggang. Ni.
Ini condong ni. Cerita pasal ni. Sebab kalau macam ni jadi rukuk. Kalau macam ni nama berdiri. Berdiri. Macam ni berdiri tak? Nak tahu berdiri tak berdiri? Macam ni. Rukuk dan berdiri kita tengok dari segi darjah. Kat sini pun ngaji kan 4 darjah kan. Darjah masa kata 4 gitu kan. Kata 3 kan. Kan ada darjah bulatan berapa ratus? 500 darjah kan? Berapa? 360 nasib baik. 360 kan? 360. Separuh 180. Okey. Berdiri yang afdal yang dapat pahala, berdiri betul nama dia 180. Ni. Kalau ukur 180. Siapa yang tak tahu ni biarlah, siapa yang tahu je lah. Apa benda pula ustaz cerita pasal darjah ni. Orang kadang-kadang lama sangat belajar lupa tak. Jadi darjah dia 180. Ini namanya berdiri betul. Hukumnya sunat, dapat pahala ekstra. Siapa berdiri 180. Kat sini pun samalah 180. Dan bila macam ni, kalau macam ni, bila 180 macam ni nama 90. Kat sini kan 90 tak? 90 darjah. Ini dia panggil rukuk afdal. Siapa rukuk macam ni dapat pahala ekstra. Pahala lebih. Okey. Jadi ini adalah qiyam. Ini adalah berdiri betul. Ini adalah rukuk. Jadi kat mana border tengah-tengah di antara masih lagi dinamakan berdiri? 180 90. Okey. Maknanya sini ambil kau baca matematik lagi ni. Sini 90 tak? Kalau berdiri sini 90 kan? Sebab sini 90, sini 90 lah. Okey. 90 tu bagi 2. 45. Okey, ni berapa? 180 tolak 45. 135. Ya. 135. Siapa yang faham ni alhamdulillah. Siapa tak faham tak apa Tak faham. Kita belajar matematik. Lebih kurang macam ni kot. 135 kot. Macam ni lebih kurang. Boleh tak? Kena kan? Ni. 135 lebih kurang kan? 135 adalah sekurang-kurang berdiri. Sekurang-kurang qiyam. Ni. 135 ni. Jika di bawah sikit je, maknanya 134 lah. Namanya rukuk. Dah rukuk. Walaupun sikit je, ni rukuk. Tapi rukuk makruh, tapi sah dah rukuk macam ni. Atas sikit 135, 136. Ni nama qiyam. Qiyam makruh. Tapi sah. Yang ini nama berdiri betul, afdal. Ini makin makruh, terlebih makin makruh lah. Sampai 135. Di antara berdiri tegak dan rukuk dia tengah-tengah tu. Itu masih lagi qiyam. Kalau turun sikit namanya rukuk. Lebih sikit, atas sikit namanya qiyam lagi. Qiyam maksud berdiri sah sembahyang. Tak sakit pun sah. Tapi hukumnya makruh. Kalau sakit tak payah ceritalah. Menerak pun sah lah. Melentang pun sah. Kalau sakit, bukan cerita sakit, cerita saja-saja nak buat. Kalau macam ni juga sah. Macam ni sah juga. Kalau katalah, ni yang bukan patah pinggang kan. Memang sengaja. Saja je dia buat. Sah. Nama berdiri juga. Sama jugalah. Tapi tak boleh orang buat macam ni. Ni nama berdiri. Berdiri afdal. Okey. Berdiri. Rukuk. Rukuk. Tak boleh buat tangan saya. Rukuk. Macam tu rukuk. Habis. Tu rukuk. Rukuk makruh kan? Rukuk makruh. Sikit nampak. Ni rukuk makruh ni. Rukuk makruh. Rukuk afdal. Rukuk qiyam. Qiyam. Sampai ke baik patah. Nak bagi tahu kadar dia. Kalau kita tak pernah mengaji, kita tak tahu pun tak. Qiyam mestilah macam ni. Kalau macam ni, entah. Kalau mengaji baru tahu satu-satu. Rukuk pula macam ni. Kalau macam ni, kalau terlebih rukuk tu sampai ke bawah macam ni macam mana? Boleh tak? Payah nak jawab. Sebab kita tak ngaji satu-satu. Rupanya tu rukuk juga. Sampai ke macam ni pun rukuk. Rukuk. Tapi makruh lah. Tak mentanglah dia ni kan ahli gimnastik negara. Macam ni. Macam ni. Ni makruh. Tapi sah. Baik. Jadi disebut kat sini, maka jika berdiri cenderung ataupun condong sekira-kira tiada dinamakan berdiri. Macam mana tak nama berdiri? Macam ni Yang 134 tadi tu. Tak sah lah semayang dia kalau dia berdiri macam ni. Kalau berdiri macam ni, sah. Alah sikit je. Macam ni je. Ya. Macam ni namanya berdiri. Macam ni berdiri betul. Tu dia punya tu. Jadi
Jika itu okey, jadi jika dia berdiri condong, habis cerita. Itu kita tak ada masalah sebab kita tak pernah buat kerja-kerja pelik kan tak? Kita tak pernah buat kerja-kerja pelik tiba-tiba berdiri macam ni. Kau apa saja je. Tak pernah kita buat kerja-kerja pelik. Cuma kadang-kadang ada orang memang dia macam tu, tua ke atau dilahirkan memang bongkok dia panggil. Bongkok kerana tua kan atau kerana sakit, slip disc ke apa ke. Tak tahulah apa-apa masalah penyakit atau mungkin dia jenis bongkok. Jenis bongkok ataupun dia sebab dah berumur bongkok apa dia panggil? Bongkok udang. Dia ada bongkok sabut. Bongkok sabut tak kira. Bongkok sabut je ni. Tak bongkok lagi ni. Bongkok sabut tak jadi. Ni bongkok udang. Biasa siapa pernah dengar bongkok udang. Bongkok tiga. Pernah ingat bongkok tiga kan? Bongkok tiga, bongkok udang. Bongkok udang tu macam udang. Macam ni bongkok dia. Macam ni. Macam ni. Soalannya, dia kiam macam ni, dia rukuk macam ni. Kat situlah yang apabila kejadiannya ataupun sakit ke apa, yang mana dia dah berdiri, dia dah macam rukuk dah. Macam ni dah. Okey? Jadi macam ni semayang? Macam itulah nak buat macam ni. Okey, kemudian bila rukuk dia kena turun bawah sikit. Maknanya kiam dia macam ni. Rukuk dia. Jika dia boleh gerak sikit. Kalau dia tak boleh gerak langsung, badan dia tak boleh gerak, dia kena gerakkan sulbi dia ni. Pinggang. Kalau macam kiam, kalau rukuk dia kena gerak yang ini. Ni. Ni. Tadi dia gerak yang ini. Belakang ni, nak tahu apa nama ni. Belakang ni. Berdiri macam ni. Bila rukuk dia gerakkan ni je. Ni. Ni, yang belakang. Kalau boleh selesai. Kalau dia tak boleh, dia berdiri macam ni. Ketika rukuk tak boleh gerak ni, kena gerak dia punya pinggang. Masuk gerak yang ni pula. Ni, ni. Ni yang gerak. Dia lain tu, dia beza tu. Tak boleh juga. Kalau macam ni berdiri, rukuk dia kena kepala dia je ke bawah. Kepala je. Kepala. Macam ni. Ke bawah. Satu-satu yang ngaji tu. Kalau tidak, kalau takut-takut tua nanti nak semayang macam mana? Main semayang aja. Dia kena ikut turutan. Dia tak boleh main bantai je semayang, tak boleh. Walaupun dia bongkok, dia kena ikut turutan. Iaitu pertama, jika dia berdiri macam ni, dia kena yang ni dulu. Dia kena tundukkan ketika dia rukuk. Yang kedua tak boleh, kalau tak boleh gerak yang ni, dia gerak dia punya pinggang. Pinggang yang gerak untuk rukuk. Tak boleh juga berdiri macam ni, rukuk kepala je. Macam ni, kepala je ni. Kepala saya nak buat tak boleh. Kepala je ke bawah. Tak boleh juga rukuk berdiri, kiam macam ni. Masa rukuk niat aja. Aku rukuk, niat aja. Macam ni baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Macam ni ke? Rukuk. Sami Allah liman hamidah. Macam tu juga niat intidal. Allahu akbar, baru sujud. Maknanya dia niat je. Dah tak boleh juga. Okey. Habis. Yang itu yang mudah. Masuk kita perbahasan yang agak panjang sikit. Saya tak tahulah berapa lama bahan ni panjang ni. Dan jika lemah ia daripada berdiri. Ini perkataan yang paling berbahaya. Lemah. Bahasa kitab lain uzur, sama lah. Bahasa kitab lain tidak mampu, sama lah. Semua tiga tu ayat berbahaya. Uzur, lemah, tak mampu. Kalau bahasa Melayu campur lagi, tak larat, tak urut, tak dogeng. Ni lemah ni, sebab lemah ni ramai yang tak sah sembahyang. Sebab lemah ni. Sebab apa? Perkataan lemah tu apa maksud? Okey, biar dulu. Dan jika lemah ia daripada berdiri, maksudnya tak mampu berdiri. Sekira-kira masyaqqah, yang kedua, bahaya lagi yang kedua. Ayat bahaya, masyaqqah. Masyaqqah ni kepayahan. Susah. Susah. Pun bahaya juga ni. Dengan sebab perkataan masyaqqah ni salah dipahami, menyebabkan tak sah sembahyang. Sebab dia kata susah. Susah. Masyaqqah ni susah. Jadi sekira-kira susah, masyaqqah yang menghilangkan khusyuk. Yang itu dia punya ilah. Biar dulu yang menghilangkan khusyuk. Sah sembahyangnya serta duduk. Boleh sembahyang duduk. Jika lemah sehingga hilang khusyuk, boleh duduk. Ini paling bahaya. Yang paling bahaya sekali menghilangkan khusyuk. Lemah, tak larat berdiri, sekira-kira susah, masyaqqah hingga menghilangkan khusyuk, maka sah duduk. Soalan lah. Selama ni khusyuk tak? Selama ni sembahyang khusyuk tak?
Macam mana nak hilang khusyuk? Khusyuk pun tak. So macam mana? Jika lemah daripada berdiri, tak mampu berdiri kerana kepayahan, kesusahan hingga menghilangkan khusyuk. Masalahnya tak susah pun tak khusyuk-khusyuk. So macam mana, boleh tak nak sembahyang duduk ni? Mari kita tengok. Daripada Umar bin Husain, seorang sahabat. Umar bin Husain ni, dia ada penyakit bawasir. Kanat bi bawasir. Dia kata, aku ada penyakit bawasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salah, tentang salat dia kerana bawasir. Nabi kata, salli qa'iman, sembahyanglah kamu berdiri. Berdiri juga. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau kamu tak mampu, barulah duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, barulah baring ataupun mengiring. Tapi Nabi kata sembahyang berdiri dulu. Kalau tak mampu, baru duduk. Keluar lagi perkataan tak mampu. Fa illam tastati', tak mampu, tak larat. Jadi ulama bahas berkaitan dengan lemah dan kepayahan ni sangat panjang. Kalau bahas sungguh-sungguh 3 hari 3 malam pun tak habis dalam bab ni. Kita ambil yang penting-penting. Mungkin 2 kali kot, tak sempat malam ni habis malam ni. Yang pertama, ulama membahaskan maksud lemah. Disebut tadi lemah berdiri. Nah, jika lemah berdiri, jika tak mampu berdiri, jika uzur berdiri, jika tak boleh berdiri. Okey. Maksud tak boleh berdiri adalah tak boleh kekal berdiri. Itu maksud dia. Tak boleh kekal berdiri. Sebab ada orang boleh berdiri. 1, 2, 3. Tumbang. Dia boleh berdiri tak? Dia boleh berdiri 3 saat. Habis tu, jika lemah pada berdiri, dia boleh berdiri. Habis tu nak sembahyang duduk, tak boleh sembahyang duduk, kena sembahyang berdiri. Tumbanglah dia. Jadi apa maksud dan jika lemah berdiri? Maksud dan jika lemah ia daripada berdiri, maksudnya dia tak dapat kekal berdiri, tidak dapat mengekali berdiri. Dia berdiri, berdiri pening, berdiri jadi hal, berdiri ada masalah. Dia panggil tidak dapat mengekali berdiri, baru boleh solat duduk. Tapi orang salah faham, tak mampu ni, dia kata tak mampu berdiri dengan maksud tak mampu, bukan tak mampu, susah, masyaqqah. Yang tadi masyaqqah, dia salah faham maksud tu, iaitu susah untuk berdiri, susah sikit untuk berdiri. Tapi bila dah berdiri, tak ada masalah. Nak berdiri tu yang susah sikit, maka dia sembahyang duduk, tak sah sembahyang dia. Kerana yang dibenarkan duduk bagi orang yang tak mampu untuk kekal berdiri, bukan orang yang susah untuk nak berdiri. Daripada duduk tu, nak bangun tu payah sikit. Biasa orang sihat bangun berapa saat? 2 saat kot. Budak-budak bangun 1 saat. Melompat tu budak-budak bangun. Daripada duduk nak bangun 1 saat. Orang biasa 2 saat lah nak bangun tu kan. Kan makan masa 2 saat. Okey, dia nak bangun makan masa 10 saat. Sebab umur ataupun dia sakit aksiden dan sebagainya. Dia boleh bangun tak? Boleh, cuma susah sikit. Dan bila dia bangun, sejam pun boleh, berjalan pun boleh. Cuma kalau duduk, payah sikit nak bangun. Orang macam ni siapa sembahyang duduk, batal, tak sah sembahyang dia. Awal-awal lagi tak sah. Jadi macam mana tu? Jadi dia tak dibenarkan untuk duduk kerana dia bukan tak boleh berdiri. Tak boleh tu ada 2 maksud. Satu, berdiri tumbang, nama tak boleh. Yang kedua, tak boleh juga dengan maksud nak berdiri tu susah sikit, kena khabat atau kena pegang ni baru boleh berdiri. Tapi kalau dah berdiri, okey aja. Ada orang macam tu, siap main golf lagi 3 jam main golf, tiba-tiba sembahyang duduk, sah sembahyang dia. 3 jam main golf, tiba-tiba sembahyang duduk. Agak-agak lah. Tapi tak boleh cakap lagi, tak tentu lagi. Mungkin sah juga, kita akan bahas akan datang nanti. Cuma kadang-kadang dia tak mampu berdiri. Dengan dia nak berdiri, dia terpaksa, kalau dekat tiang, dekat dinding, dia terpaksa pegang dinding. Lepas tu dia macam ni, kaki sebelah dia naik, kaki kanan naik dulu. Lepas tu tangan kiri letak belah sini. Lepas tu kaki kiri pula naik macam ni, tangan kanan pula macam ni, pegang macam ni. Lepas tu pegang dinding, pegang tiang, pegang kat tu, pegang kat ni, naik dalam masa 7-8 saat baru boleh berdiri. Namanya boleh berdiri. Siapa sembahyang duduk tak sah. Sebab dia bukan tak boleh berdiri, dia sukar untuk berdiri dan makan masa sikit. Jika dia berdiri, tak ada masalah. 5 minit, tak ada masalah. 10 minit, tak ada masalah. Tak boleh sembahyang duduk. Yang tak boleh, yang boleh sembahyang duduk, yang berdiri je, tumbang. Berdiri je, tumbang. Walaupun dia laju, daripada bawah, naik laju ke? Terus naik. Laju naik. Tapi tak sampai 2 saat, tumbang. Yang ini yang boleh sembahyang duduk.
Yang orang susah sikit, maka malah ulama membahaskan jika dengan dia nak bangun tu, dia memerlukan alat, wajib ada alat tu. Katalah nak bangun kena ada alat. Orang-orang kampung dulu masa dia sakit, kadang-kadang dia boleh berdiri, setakat 10 minit tu boleh berdiri. Dia buat macam mana tau? Tali lembu tu, tali lembu ke tali kambing ke, tali lembu kot, besar sikit, dia simpul. Dia ikat dekat atas, kan rumah orang dulu, dia ikat kat atas tali, lepas tu dia simpul. Dia nak semayang, dia pergi tepi tali tu, dia semayang. Masa dia nak bangun, dia pegang. Wajib dia macam tu. Sebab bedah berdiri okey, dia tak ada apa-apa. Nak berdiri je susah, maka dia wajib ada sembahyang di tepi tali. Asalnya mana sebila pula wajib sembahyang tepi tali. Tapi bagi dia wajib sembahyang tepi tali. Saya bukan cerita tali tu, dia nak naik tu, nak bangun tu, dengan syarat bila dia berdiri okey, 5 minit 10 minit boleh tahan, maka dia tak dibenarkan duduk. Susah sikit, tak apa, susah sikit. Dan dimaafkan, dia gerak 18 kali dia gerak. Mana tak gerak 18 kali? Pegang kot ni, ambil, silang. Takut terlucut, silang. Pegang pula kot ni, kiblat entah ke mana-mana dah. Dimaafkan semua. Nak bagi tahu mesti kena berdiri. Sebab kau boleh berdiri, cuma lambat sikit. Dan nak berdiri tu tak sakit sangat pun, boleh tahan lagi. Sampai sakit sangat lain lah. Cuma dia wajib lah macam tu. Malah ulama bahas lagi, nak bagi tahu, ulama nak bagi tahu jangan duduk. Nak bagi tahu tu, jangan duduk. Ulama bahas lagi, jika memerlukan bantuan orang sekalipun, orang kena ada. Orang siapa? Anak dia ke? Orang kena duduk situ. Ketika nak bangun, anak dia ambil, pegang ketiak, angkat. Dah berdiri, lepas. Tapi kalau kena pegang sampai 10 saat, itu dia sebenarnya duduk lah. Ni kita nak up je, susah. Jadi bila macam tu, anak cucu dia ataupun siapa-siapa wajib ada kat belakang dia, angkat. Dia kena suruh. Ulama bahas lagi, jika dia tak nak, anak cucu tak nak, derhaka punya anak cucu, wajib cari orang upah. Upah jika dia ada duit. Dan ulama bahas lagi, jika upah tu kadang-kadang walaupun boleh upah, duit ada, tapi tak wajib upah, boleh semayang duduk, sebab tak ada orang nak angkat. Iaitu apabila upah dia tu melampau. Satu sekali angkat, satu semayang RM2, okey tak? Mahal tak? Okey lah kot Okey lah kot. Satu semayang RM2. Dia duduk kat belakang, tukar angkat je. 4 kali angkat, 3 kali angkat. Angkat tu bukan angkat sungguh. Kalau angkat sungguh, orang tu memang semayang duduk. Ini cuma nak bantu aja. RM2 okey. RM20 sekali angkat. Melampau. Sekali nak semayang satu hari RM100. RM20 kali 5. Bankrupt ni. Mahal kan? Maka mahal, dia boleh semayang duduk. Walaupun dia sebenarnya boleh berdiri, tapi tak ada orang nak angkat dia berdiri. Ulama bahas sampai jika dia ada duit, dia kena bayar. Dan ulama bahas sampai jika bayaran tu mahal, baru tak payah, boleh semayang duduk, kerana bayaran tu melampau. Nak bagi tahu, kena berdiri juga sampai maksimum, tak boleh buat apa dah. Itu maksud lemah tu. Lemah tu bukan boleh suka-suka, alah tak larat, tidak. Jadi itu pertama, iaitu seorang yang tak mampu untuk kekal berdiri, maka dia boleh semayang duduk. Jika dia mampu untuk kekal berdiri, yang dia kurang sikit adalah untuk naik. Bila dah naik daripada bawah naik ke atas, bila daripada duduk naik ke atas, bila dah berdiri dia boleh kekal, bagi dia tak dibenarkan untuk semayang duduk. Kecuali masa dia naik tu sakit, habis aduh, tu cerita lain lah pula. Yang ini boleh je, okey je. Sebab apa? Hari-hari dia bangun, jalan senaman, slow-slow bangun, hari-hari jalan. Kadang-kadang dia duduk minum, lepas tu nak bangun, dia panggil anak cucu dia ke, tolong angkat sekejap. Bukan angkat, tolong tarik, tolong. Tu boleh. Orang macam ni. Kalau awal-awal lagi dia memang terbaring, duduk, memang tak boleh bangun, tak payah angkat lah. Sebab dia memang tak boleh bangun, dia sakit. Yang ini yang boleh bangun, buat benda lain. Boleh bangun. Tiba-tiba sembahyang, boleh bangun tu maksud, buat benda lain boleh bangun, tapi susah sikit. Tiba-tiba dalam sembahyang susah sikit, tak boleh. Yang ni orang macam ni. Kalau dia memang tak boleh daripada awal, tak apa. Itu yang pertama.
Perkataan lemah dan masyaqqah, lemah dan kepayahan, kesusahan tadi, tu dia punya syarah. Dan ada lagi, ada juga yang sebenarnya disebut kat sini sehingga menghilangkan khusyuk. Maksudnya kat sini, menghilangkan khusyuk ni dalam kitab kita sebenarnya dia ada banyak lagi. Iaitu yang dimaksudkan dengan menghilangkan khusyuk dia macam ni tau. Dengan sebab dia berdiri akan terjadi sesuatu. Tu sebenarnya nak beritahu ni. Dengan sebab berdiri juga akan terjadi sesuatu. Dengan sebab dia berdiri akan terjadi sesuatu. Yang mana sesuatu ni, yang mana sesuatu yang terjadi setelah dia berdiri ni, sesuatu yang terjadi ni yang diiktiraf syarak. Saya ulang balik. Ayatnya dekat dalam kitab kita, jika lemah berdiri, tak mampu berdiri, sekira-kira masyaqqah, susah, yang mana kesusahan tadi tu dengan sebab dia berdiri juga menghilangkan khusyuk. Okey? Sah sembahyang duduk. Maksud dia lemah tadi berdiri, ada kesusahan, menghilangkan khusyuk. Jangan ambil khusyuk tu. Kita ambil secara umum, secara besar, secara luas lagi, iaitu dengan sebab dia berdiri menyebabkan jadi sesuatu. Antara sesuatu tu hilang khusyuk. Yang mana sesuatu yang terjadi tu dimaafkan pada syarak. Yang mana sesuatu terjadi itu uzur yang diiktiraf pada syarak. Antara uzur yang diiktiraf pada syarak adalah hilang khusyuk. Kita tengok satu-satu. Dalam kitab Safiratun Najah, Nailur Rajab, dia punya syarah dia, iaitu dia sebut ada beberapa keadaan. Salah satunya khusyuk. Sebenarnya banyak lagi. Yang pertama, dalam proses penyembuhan. Dia sakit, jadi untuk sembuh dia kena duduk, tak boleh bangun. Jika dia bangun menyebabkan lambat sembuh. Kalau dia berdiri dia mampu. Kalau berdiri dia akan kalau dia sembahyang duduk ataupun dia tak berdiri, duduk aja, dia akan sembuh dalam masa sebulan. Sebenarnya dia boleh berdiri paksa-paksa. Jika dia berdiri, dia akan sembuh dalam masa 3 bulan. Dia boleh berdiri. Jika dia duduk, sebulan dah sembuh, doktor kata. Tapi nak berdiri boleh. Sekali-sekala boleh berdiri, tapi saya cadangkan janganlah berdiri. Kerana nak betulkan balik, tak kisahlah pinggang dia ke slip disc ke dia, tak kisahlah, nak betulkan balik tu. Jadi sebulan tu kalau boleh jangan berdiri langsung. Kalau tak berdiri langsung, sebulan memang akan sihat. Tapi kalau berdiri, kalau awak tak jaga berdiri dan sebagainya, buat kasar-kasar, buat kerja-kerja ni, menyebabkan 3 bulan. Okey, sembahyang dia tadi, kalau dia berdiri boleh. Tapi 3 bulan lah, maka dia boleh duduk. Walaupun dia boleh berdiri, kerana dia menghalang proses penyembuhan ataupun melambatkan proses penyembuhan. Boleh. Yang ini kadang-kadang kita tengok dia okey. Oh, sihat je dia. Tiba-tiba sembahyang duduk. Memang pun. Sebab doktor kata jika sembahyang berdiri ataupun bukan sembahyang berdiri, buat apa-apa pun berdiri menyebabkan lambat sembuh, maka dia diterima. Uzur itu diterima. Yang ini biasa kena kata kat orang ni kesian dia. Nampak sihat tapi sembahyang duduk. Dia tak tahu doktor kata jangan berdiri. Ni kesian, selalu kena ni. Maka dia dibenarkan duduk. Boleh duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sebab dia berdiri menyebabkan kesakitan ataupun kemudaratan, macam terbuka jahitan. Jahit atas, jahit kat perut ke, dia buat pembedahan ke, jahit ke, ataupun dia gam ke. Sama sekarang main gam je kan, buat pendah apa tu gam, tak kisahlah. Doktor kata seminggu jangan gerak-gerak sangat. Kalau gerak tak ada masalah, tapi bila gerak silap-silap dia akan terbuka. Silap-silap tak tahu terbuka ke tak. Tapi kalau bergerak banyak, silap-silap terbuka. Jahitan tu ataupun gam tu akan terbuka. Jadi dia pun try berdiri, okey je. Dan ustaz kata seminggu boleh tak sembahyang duduk? Boleh. Walaupun sebenarnya dia berdiri okey je. Kalau dia berdiri tu sakit, awal-awal lagi okey. Ini dia berdiri okey je, tak ada masalah pun. Tapi doktor kata seminggu, maka dia boleh sembahyang duduk. Yang ini pun selalu kena dengan orang juga. Nampak macam okey je kau berdiri, tiba-tiba kau sembahyang pula duduk. Nampak beli itu sekali-sekala, sebab nak ambil barang sekali-sekala, sebab dia takut terbuka jahitan. Tapi sekarang tak terbuka pun. Doktor kata makna kat sini dibenarkan dia untuk duduk, walaupun tak tahu pun jadi tahiyah ke tidak jadi tu. Jadi doktor kata seminggu boleh sembahyang duduk. Ataupun ada luka lama berdarah kembali, macam tajuk lagu luka lah terkeluar pula, luka lama berdarah kembali. Dia ada luka, dengan dia sembahyang berdiri menyebabkan berdarah. Berdarah. Tapi kalau dia sembahyang duduk tak berdarah, dia sembahyang berdiri belum tentu berdarah ke tak. Dia bimbang takut berdarah balik.
Kalau dia berdiri berdarah, memang semayang duduk lah. Ini tak, dia bimbang. Dengan kebimbangan tadi boleh semayang duduk. Okey. Satu lagi, jika ini masalah air kencing, silsil baul, air kencing sentiasa menitik, iaitu dipanggil satu penyakit silsil baul, ataupun istilah umum dipanggil daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas, ataupun buasi tahap 4 yang sentiasa menitik darah, sentiasa buasi tahap 4, rembung rektum dia tu terkeluar. Jadi jika dia air kencing yang sentiasa keluar, bukan yang tak lawas ni, tak lawas sekali-sekala je keluar, lepas tu berhenti, ini sentiasa keluar, sentiasa keluar. Jadi jika dia semayang duduk, keluar tu dia anggarkan keluar tu 10 titik semayang. Jika semayang duduk, katalah 10 titik. Jika semayang berdiri, keluar je 50 titik. Ni anggaran je, dia boleh tengok daripada kapas tu nanti. Masing-masing tengok masing-masing lah. Bukan tak payah cek orang punya, cek sendiri. Tak payah cek. Jadi kadang-kadang dia pakai kapas benda tu, dia buat, kemudian dia semayang duduk. Sikit aja, dalam 5 titik, 6 titik, 10 titik aja dia kata. Oh, sikit. Itu dia semayang berduduk. Kalau dia semayang berdiri, lencun. Ni mau 50 titik ke dalam semayang. Jadi maknanya dengan dia semayang duduk, mengurangkan najis yang keluar. Macam tu juga buasi. Dengan dia semayang duduk, menyebabkan darah sikit-sikit je ada yang keluar. Kalau dia semayang berdiri dengan gerak banyak, maka darah yang keluar tu banyak. Okey, maka dia boleh semayang duduk walaupun nampak sihat. Nampak relax, sihat. Tadi pergi jogging. Patut pagi kita nampak dia jogging. Kita duduk pergi kerja, dia dah jogging. Oh, angkat tangan. Petang kita balik kerja, naik basikal. Semayang duduk. Husnuzan. Mungkin kencing dia tak berhenti. Sebab kalau lah orang macam ni, sihat sungguh orang macam ni. Sungguh, saya pernah jumpa, sihat. Tapi bila dia semayang duduk. Orang ni juga biasa kena kutuk tak? Aku tengok pagi jogging, petang naik basikal. Tiap-tiap hujung minggu main gym. Berketul-ketul badan. Apa ni kata? Tiba-tiba semayang duduk. Mungkin dia daimul hadas, silsil baul, buasi. Sebab kalau dia semayang duduk kurang, maka dia boleh semayang duduk. Malah bukan boleh, wajib dia semayang duduk. Dia semayang berdiri tak sah. Sebab air kencing sentiasa keluar, darah buasi yang sentiasa keluar. Kalau perempuan istihadah sama juga. Perempuan yang istihadah dengan dia sembahyang duduk menyebabkan keluar, dia tahulah banyak sekian, tapi kalau semayang berdiri keluar lagi banyak, dia wajib semayang duduk, sebab mengurangkan hadas yang keluar. Yang ini biasa memang kena kutuk kau, dia senyap je lah, takkan nak cakap aku kencing tak berhenti lah, kan nak cakap yang tu. Ada orang kentut tak berhenti, dia panggil silsil rih, tak busuk. Saya jumpa juga orang macam ni, saya jumpa macam-macam penyakit. Ustaz nak tengok tak kentut yang sebenar, dia kata. Amboi, dia pun kentut busuk. Rupanya kentut yang tak boleh kontrol adalah kentut yang keluar tu. Dia keluar sendiri, tak dengar sangat, kena duduk kat belakang dia. Dia siap, ustaz dengar kat belakang. Amboi, kau suruh aku bau kentut kau. Kita duduk kat belakang dia, bunyi. Dia kata saya kepik jap. Dia kepik baru bunyi. Kalau dia tak kepik tak bunyi. Dia keluar macam tu. Tapi dia kata kentut macam ni sentiasa keluar. Kadang-kadang dia berhenti 5 minit je, betul keluar. Keluar dan tak ada bau. Kadang-kadang dia terasa nak kentut, dia pun teran kentut. Masa tu baru bau. Itu bau kentut yang sebenar. Orang macam ni dia ambil wuduk tak batal. Bila dia batal? Bila dia kentut yang sebenar. Orang macam ni sama juga. Masa nak semayang, jika dia duduk berapa kali meletup. Agak-agak berapa kali meletup. Kalau semayang duduk, dia kira 30 kali. 30 kali. Jika semayang duduk. Kalau semayang berdiri 150 kali semayang duduk. Jadi sangka baik orang yang semayang duduk tu semua ada penyakit-penyakit tadi. Jadi maknanya kat sini nak bagi tahu tak semestinya semayang duduk ni macam ni. Tak semestinya. Tak semestinya duduk, aduh, slip disc. Tak semestinya. Kadang-kadang sihat aja tapi semayang duduk. Tu je nak bagi tahu. Tengok, banyak lagi ni. Kita habis berapa? 8.30 dah. Yang ke berapa dah tu? Ke berapa dah tak tahulah. Yang ke seterusnya.
Okey, satu lagi. Ini pun sama juga, yang biasa kena juga dengan orang. Iaitu dia sembahyang berdiri menyebabkan kesakitan, kemudaratan, kesakitan dia tu dengan dia sembahyang berdiri menyebabkan kesakitan, yang mana kesakitan dia tu datang nanti. Bukan sekarang, bukan waktu tu. Dia sembahyang okey je. Katalah dia sembahyang Isyak, okey je berdiri. Tapi dia nak tidur sekejap lagi, Allah adulah, ubatlah aku adulah, sakit, berdenyut-denyut. Tapi ketika berdiri tu tak boleh. Dia tak boleh berdiri. Jika dia berdiri tak ada masalah. Nanti malam kadang akan berdenyut-denyut. Lambat 2, 3 jam, 4 jam baru datang penyakit dia. Boleh sembahyang duduk juga. Ini pun sama juga. Aku tengok kau berdiri, aku berdiri duduk-duduk kejap-kejap boleh lah. Habis sembahyang kau. Sembahyang berdiri lama kadang-kadang. Kalau bila berdiri lama aku tak boleh. Malam nanti. Itu malam kadang. Oh tak. Dibenarkan. Orang ni pun biasa kena kutuk juga. Sebab dia tengok sihat, tak kena kutuk. Aku nampak engkau yang bawa kursi tadi pikul. Lepas kau bawa kursi, kau sembahyang tiba-tiba duduk. Sabar dulu. Dia mungkin tergolong dalam golongan yang tadi. Kemudian yang seterusnya pula, dia pening. Pening. Dengan dia berdiri pening. Berdiri lebih daripada 10 saat pening. Maka dia boleh duduk. Yang ini tak ada masalah. Yang seterusnya, hilang khusyuk. Ini yang sebut hilang khusyuk tadi ni. Dengan dia berdiri, hilang khusyuk. Khusyuk macam mana? Bilalah nak rukuk, bilalah cepatlah kalau dia solat jemaah. Kalau dia solat seorang, dia baca Fatihah tu tak ada ingat lain. Ingat nak cepat rukuk, nak cepat habis sembahyang. Maknanya sembahyang dia kerana mengingati sakit. Kita sembahyang mengingati Allah. Dia sembahyang mengingati sakit. Kerana berdiri dia tu, maka dia boleh duduk. Kerana sembahyang dia tadi telah mengganggu kekhusyukan dia. Walaupun dia sembahyang tak pernah khusyuk sekalipun, tetap juga dikira. Ataupun ketika dia berdiri, dia okey tak sakit, tapi dia kena imbang badan dia. Macam orang sembahyang atas perahu kecil. Dia sembahyang atas perahu. Kalau kapal besar tak apa, perahu kecil tu, bila dia sembahyang, dia bergerak. Gogek kan, bergerak kan. Dia macam ni dia buat. Dia kena kerahkan betih, kerahkan peha dia, kerahkan pinggang. Kan? Macam tu kan? Macam itulah keadaannya jika orang dia ada masalah pening ke apa ke, masalah saraf ke, bila dia berdiri, dia jadi macam tu. Tak sakit, tapi macam kena tahan. Okey je, dia boleh tahan 5 minit, tak ada masalah. Tapi dia kena sentiasa kerahkan kaki dia. Kejap kerah kat ni sebab dia takut tumbang. Macam duduk atas air tu, duduk atas sampan kecil tu. Jika macam tu boleh duduk. Sebab sama juga, yang itu tak ada khusyuk juga. Sebab sibuk duduk, kiri kanan, kejap, kiri sikit, kanan sikit, sikit. Kerah kat tu. Habis sembahyang. Habis sembahyang apa? Hilang hikmah sembahyang. Maka boleh duduk. Dan yang terakhir, iaitu jika solat berjemaah, entah macam mana, jika dia solat berjemaah tak mampu berdiri. Jika dia solat seorang, okey je berdiri. Ada saka pelik ni. Kalau solat jemaah tak larat, tak tahu kenapa. Tapi kalau solat seorang, okey je berdiri. Ada orang macam tu, saya jumpa juga. Ni cerita yang saya jumpa orang ni. Ni bukan rekaan, ini benar. Bukan cubaan, ini betul-betul. Jumpa. Dia kata, dia kalau solat jemaah dia jadi macam tak larat. Kejap je, dalam takbir, lepas tu imam baca Fatihah, dia tak larat, dia duduk. Kadang-kadang awal-awal lagi. Tapi kalau sembahyang seorang 3-4 minit boleh berdiri. Maka bagi dia diharuskan untuk duduk juga masa dia solat jemaah. Masa solat jemaah lah, masa solat seorang tak boleh lah. Tapi afdalnya dia solat seorang. Sebab penyakit dia pelik. Solat jemaah je tak mampu. Saya nak kena sambung sikit jenis-jenis duduk. Sekarang ni dia sebut juga kat sini. Dan jika lemah ia daripada berdiri, selesai kita syarah panjang lebar, tak panjang pun sebenarnya, saya pendekkan. Maksud lemah adalah selesai. Yang tadi tu maksud lemah lah tu. Walaupun tak lemah pun. Lemah ni walaupun tak lemah, iaitu bila lemah, nanti lemah lepas 3 jam. Apa maksud lemah? Lemah tu maksud dengan dia berdiri, dia menyebabkan duduk berusaha untuk berdiri. Duduk tergoyang-goyang. Tu nama lemah. Lemah maksud apa? Lemah maksud dengan dia berdiri hilang khusyuk.
Sebab duk fikir kesakitan dia tadi. Semua tadi, yang sebut banyak tadi kan. Yang beberapa tadi tu, maksudnya jika dia lemah, maka dia boleh duduk. Sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuk, yang menjadikan sesuatu tu yang dimaksudkan dengan uzur yang dia iktiraf, maka sah semayangnya serta duduk. Boleh semayang duduk. Kembali kita bahas duduk pula. Duduk tu apa? Itu yang tak boleh tak sempat kot. Saya ingat sempat hari ni tak sempat. Nak cerita duduk pula. Sebab duduk banyak jenis. Jadi dia kata, kalau tak boleh berdiri, tak mampu, kepayahan, boleh duduk. Duduk tu apa? Kan datang kan? Ke apa? 5 minit? 5 minit eh? Oh iyalah, 55 minit agak. Oh gitu eh. Kira lah. Kira. Okey eh? Ambil lah bab duduk. Duduk dia ada beberapa jenis. Duduk ada beberapa jenis. Secara umum saya nak sebut dulu. Duduk ada nama iftirash. Ada nama tarabbu'. Taraba'in. Tarabbu'. Ada iftirash. Iftirash biasa kita selalu sebut kot. Macam tayat awal, macam duduk di antara dua sujud. Tu dia panggil iftirash. Satu lagi nama tarabbu'. Tarabbu' ni masuk bersila. Satu lagi namanya tawarruk. Tawarruk pun biasa kita sebut kot. Yang macam tayat akhir kita selalu buat tu, yang mana kaki kiri keluar kot tu, kaki kanan naik tu lah. Kaki kiri, punggung duduk atas bumi, duduk atas lantai. Iftirash, kaki tak keluar, kaki dekat bawah punggung aja. Yang ni tu beza je. Tawarruk, kaki keluar ke belah sana kan. Biasa duk buat, tak pakai tangan pun faham kot kan. Tawarruk, kaki keluar. Iftirash, tarik kaki tu duduk bawah punggung. Tu je beza dia. Tu je bezanya. Jadi bila tawarruk, punggung automatik lah atas lantai, atas bumi. Bila iftirash, tarik ni automatik lah punggung duduk atas kaki duduk atas bumi. Sama lah tu. Okey. Ada yang dipanggil duduk bertapa. Duduk bertapa. Macam mana duduk bertapa? Duduk bertapa ni macam kaki naik, kaki dua naik. Kaki dua naik macam tu. Okey. Ada lagi nama duduk berlunjur. Ada nama duduk atas kursi. Jadi banyak duduk. Pertama iftirash, tarabbu', tawarruk, bertapa tu, lutut naik atas dia tu. Berlunjur tu kaki duduk depan lah. Punggung duduk atas bumi. Atas kursi. Semua tu jenis duduk. Boleh ke mana-mana duduk? Ya, boleh. Bila sebut duduk, janji namanya duduk, boleh. Apakah maksud duduk? Takrif duduk, definisi duduk. Maksud duduk adalah punggung di atas bumi. Bumi itu maksud lantai lah. Punggung di atas lantai, punggung di atas bumi. Itu maksud duduk. Dan maksud duduk juga punggung di atas sesuatu duduk atas bumi. Sesuatu tu apa-apa tak kisah. Sesuatu tu kaki. Kaki dia lah sesuatu. Kaki dia duduk atas kaki duduk atas bumi. Namanya duduk juga. Jadi duduk ada dua makna. Yang pertama, punggung direct kena bumi, kena lantai. Yang kedua, punggung tak direct kena lantai. Dia kena sesuatu tu yang kena bumi. Namanya duduk juga, sah juga. Cuma dia ada turutan. Yang mana afdal. Dengan maksud, jika tak boleh berdiri duduk mana dulu? Nabi SAW dia sakit selama 12 hari. Setengah riwayat mengatakan selama 13 hari dia sakit sebelum wafat. Bila dia sakit, dia semayang duduk Nabi. Agak-agak dulu ada kursi tak? Zaman Nabi ada kursi? Tak, Nabi ada tak kerusi? Meja ada. Kursi ada. Mestilah kursi ada. Tak kalau zaman Nabi tak ada kursi. Zaman Nabi Adam silap dah ada kursi dah. Macam orang nak bercakap lah tu, apa janggut panjang sebab tak dijilat. Amboi, sedapnya mulut. Memang nak kena cili je tu. Zaman Nabi Adam lagi dah ada jilat. Tapi bukan jenama jilat. Adalah caranya. Dah ada dah benda tajam. Nak potong, nak sembelih. Ingat Nabi Adam makan dinosaur. Nabi Adam dulu makan binatang-binatang yang dulu jenis lembu-lembu yang macam dinosaur dulu lah. Ingat tak sembelih ke? Main makan katok macam tu ke? Nabi Adam pun sembelih weh. Maknanya bila sembelih, dia ada benda tajam. Tiba-tiba orang Arab dulu tak ada jilat, sebab tu janggut panjang-panjang. Amboi, sedap. Memang bukan nak kena cili, nak kena siku sekali tu. Nak kena smack down sekali. Mulut. Maknanya nak beritahu dulu lagi dah ada. Zaman Nabi Adam dah ada kursi. Okey. Zaman Nabi SAW ada juga kursi.
Saya nak sebut apa? Nabi SAW, dia sembahyang ketika 12 ataupun 13 hari sakit tu, dia tak ada atas kursi. Sedangkan kursi ada. Takkanlah kursi tak ada sama Nabi. Ada kursi. Nabi tak duduk. Nabi duduk macam mana? Duduk dekat bawah. Duduk apa? Nama duduk tu iftirash. Maka kalau tak mampu berdiri, duduk iftirash adalah duduk yang paling afdal setelah tak mampu berdiri. Afdal nombor 1. Nombor dua, duduk tarabbu' dia panggil. Duduk bersila adalah afdal. Jika tak mampu duduk, tak mampu berdiri, duduk iftirash. Tak mampu iftirash. Sebab duduk iftirash ni kan dia sakit lah, buku lali dia, pening lah apa kan. Buku lali kan dia kadang kebah kan, serban apa semua kan. Serban ke tak kisahlah. Bila dia jadi macam tu, dia kata apalah, nak duduk yang next satu lagi. Duduknya tarabbu' bersila. Itu turutannya. Lepas duduk bersila, barulah duduk tawarruk macam tayat akhir tu. Itu afdal. Jika tak mampu berdiri, duduk iftirash, tarabbu', tawarruk. Tak mampu tawarruk sebab sengit, sakit, pinggang-pinggang tak boleh lama. Okey, tak ada masalah. Masuk yang seterus, duduk bertapa. Yang saya sebut je duduk bertapa, bukan duduk bertapa. Duduk yang kaki lutut naik atas dua tu. Pegang macam tu. Allahu akbar. Macam tu lah. Masa tahiyat, ambil dia punya apa? Lutut dia naik atas kan? At-tahiyat. Asyhadu an la atas muka. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis lutut atas muka. Macam tu lah. Tu duduknya. Duduk macam tu, tapi punggung duduk kat bawah. Lutut naik atas. Pegang macam tu. Rukuk macam mana? Macam ni. Sujud macam mana? Tungging. Tak adalah sujud lah elok-elok. Dia tak boleh berdiri, bukan tak boleh sujud. Tak boleh berdiri. Tiba-tiba tak boleh berdiri, sujud pun dengan macam tu sekali. Tak adalah. Tak boleh berdiri, duduklah. Duduk tu caranya duduk macam tu. Kepala lutut dua naik atas. Tinggi rendah tak terpulang. Ada yang macam ni kan? Macam ni. Ada yang ada sungguh-sungguh macam tu. Macam ni lah. Tak apa. Macam mana? Peluk lah situ. Waladhdallin. Amin. Baca lah. Lepas tu rukuk. Sujud betul. Tahiyat letak atas kepala lutut. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, relax kat atas kepala lutut. Macam tu lah. Okey. Seterusnya, duduk belunjur. Itu dia punya martabat. Iftirash, tarabuk, tawarruk, lutut naik atas dan belunjur. Nampak? Kaki tu menghadap kiblat. Kaki macam ni Duduk macam tu. Itu duduk nombor 5 martabat. Boleh ke menghadap kiblat? Kita akan bahas akan datang. Boleh tak boleh kaki menghadap kiblat? Boleh ke? Kan tak boleh, tak ada masalah. Yang ke-6 baru duduk atas kursi. Yang paling tak afdal sekali. Yang paling tak afdal sekali. Sebab apa? Sebab kenapa duduk atas kursi paling tak afdal? Kerana walaupun sah, paling duduk last sekali. Kerana kadang-kadang boleh membatalkan. Yang pertama sandar. Dah ada belakang, relax lah. Bacalah panjang mana pun, imam nak baca lah. Aku relax. Dia boleh sandar batal. Bukan dia patah pinggang. Kalau dia patah pinggang, lain lah, memang tak boleh. Angkat je, tung jatuh. Orang angkat, tung jatuh. Itu memanglah yang kena nyandar. Ni dia elok je. Cuma tak mampu berdiri. Duduk, bukan nyandar. Menyandar tak boleh. Jadi, dia duduk. Okey, satu. Sebab apa paling tak afdal nak duduk atas kursi? Yang kedua, dengan dia duduk atas kursi, menyebabkan dia tak boleh buat rukun yang lain. Kalau dia duduk kat bawah, boleh aja. Menyebabkan solatnya tak sah. Contoh sujud. Dia sujud boleh, tak ada masalah. Yang dia tak boleh berdiri, dengan dia berdiri menggigil, tak larat. Jadi dia duduk atas kursi. Bila duduk atas kursi, sembahyang. Rukuk tak ada apa. Sujud macam ni Kenapa sujud macam tu? Boleh sujud ke? Kejap, turun, sujud. Boleh sujud. Habis kenapa sembahyang ketika duduk atas kursi tak sujud kat bawah? Sebab dah duduk atas kursi susah nak sujud. Kalau duduk bawah senang nak sujud. Duduk iftirash. Allahu akbar kat bawah. Lepas tu rukuk macam ni kan. Sujud pergi je ke depan. Kalau sembahyang duduk martabat nombor 1 yang paling afdal duduk, boleh sujud. Duduk atas kursi, kalau saya sujud jatuhlah. Sebab menyebabkan dengan dia solat atas kursi, dia tak sujud, batal sembahyang. Sedangkan ada duduk lain yang dengan dia duduk tu boleh. Dalam banyak-banyak berapa 6 jenis, 7 jenis duduk, kenapa pilih duduk yang tak boleh sujud? Sedangkan banyak lagi duduk yang boleh sujud. Duduk iftirash boleh sujud. Duduk tarabuk bersila boleh sujud. Duduk tawarruk boleh sujud. Duduk kepala lutut naik atas boleh sujud. Duduk apa satu lagi?
Berlunjuk tak boleh lah. Berlunjuk nak sujud macam mana? Sebab dah kaki duduk depan. Nak kena tak boleh lah. Duduk berlunjuk tak boleh sujud. Duduk atas kursi tak boleh sujud juga. Jadi dalam banyak-banyak yang boleh sujud, dia ambil yang ni yang tak boleh sujud. Kenapa? Dah tak nak sujud ke? Tahu tak siapa yang tak nak sujud? Malah hang cakap takut orang marah pula. Saya tak cakap, gelak saya tak tahu, ha, kita nak sujud woi. Ya tak nak sujud satu makhluk kasar bunyi, gua kasar sekali-sekala. Siapa suruh sambung? Saya nak berhenti dah jiwa marah dia. Wallahu a'lam. Kita akan sambung lagi. Jenis duduk dan kadar uzur, iaitu kadang-kadang dia ni iklan. Kadang-kadang dia masa dia berdiri tu boleh lagi 10 saat. Oh, tak boleh. Dia duduk. Sebab dah pening. Dah tu dia boleh sekejap aja. Maka dia berdiri dululah, standard lah. Kemudian dalam 5-10 saat lah kita kata macam tu, dah tak larat, dia duduk. Ketika dia duduk, dia rasa sihat. Dia wajib bangun balik tak? Masuk rehat, rasa tak dah okey dah, tak pening dah. Dia wajib berdiri balik. Walaupun berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk sekalipun. Bukan berdiri duduk macam ketuk ketampi tu. Maksudnya berdiri seminit. Lepas tu duduk 30 saat. Tengok imam tak habis baca lagi, berdiri balik. Sebab dia dah okey. Dia bukan kalau dah duduk selama-lamanya. Tak batal sembahyang. Sebab duduk kerana tak mampu berdiri. Tadi tak mampu pening, sekarang dah tak pening. Kenapa rakaat kedua duduk juga? Itu akan datang. Saya tak tahulah sempat habis 2 kali ke tak dalam bab ni. Dia mungkin 3 kali kalau tak sempat 2 kali. Ya, wallahu alam. Ya. Macam mana orang Islam? Orang Islam dia sujud dalam perkara perkahwinan bukan muslim. Oh, ni cari balah ni. Bab-bab kontroversi ni aku je kena. Dah banyak kali yang kena. Tapi dah orang tanya kena jawab. Sujud dia macam ni. Dia ada 2 jenis sujud. Satu rupa sujud, satu sujud. Sujud sungguh. Satu rupa sujud. Rupa sujud kadang-kadang dia tak sujud tapi rupa sujud. Antara rupa sujud, ada sebahagian para ulama mengatakan sunat cium kaki mak. Ada pendapat kata macam tu. Basuh elok-elok siap cium kaki. Jika ada sesuatu dan dia sunat, bukannya jumpa-jumpa cium kaki, bukan. Maknanya mencium kaki ibu, ada sebahagian ulama mengatakan sunat, digalakkan. Okey. Jadi ketika nak cium kaki macam sujud macam sujud. Itu dia panggil dia sujud juga, tapi rupa je sujud. Yang kedua, kadang-kadang nak cari barang bawah sofa. Kan biasa orang lelaki dia sapu, dia masuk aja bawah sofa kan. Tiba-tiba barang hilang. Dia macam sujud juga. Sujud kan? Rupa sujud. Itu yang pertama. Dengan maksud dia bukan nak sujud apa-apa, tidak. Dia cuma perbuatan dia seolah-olah macam sujud tanpa niat apa-apa. Okey, dalam masalah ni tanpa niat apa-apa, jika yang dia buat tu boleh diterima syarak, tak ada masalah. Dengan maksud nak cari barang, dengan maksud nak cium kaki dan sebagainya, okey, itu tak ada masalah sebab dibenar syarak. Dan kadang-kadang sujud dia tu tak ada sebab. Yang sujud tak ada sebab. Maksudnya saya saja je, bukan sebab nak cari barang, tak ada pun nak barang apa. Sujud dia tu haram, tapi tak kafir, haram je. Haram. Habis satu. Itu sujud yang bukan sujud. Sujud yang kedua sujud sungguh. Iaitu sujud sungguh ni sujud nak membesarkan dia lah. Sujud kerana membesarkan. Sujud sungguh. Sujud sungguh ni kenapa sujud? Ni mestilah kena sujud. Tu maksud sujud sungguh. Yang tadi kenapa kau sujud? Aku bukan sujud lah. Aku cari barang lah. Kan nampak dia punya tu. Yang ni apa ni? Yang ni. Yang satu lagi ni. Sujud kenapa? Kena sujud lah. Kenapa sujud? Dia tu kan apa? Membesarkan dia. Membesarkan dia. Yang itu habis jatuh kufur. Sebab dia sujud selain daripada Allah. Membesarkan. Yang hanya boleh sujud selain daripada Allah, dapat arahan daripada Allah je boleh. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu je boleh. Itu pun dua tafsiran ulama. Iaitu apabila Allah menyuruh malaikat sujud pada Nabi Adam. Dua tafsiran. Yang pertama bukan sujud macam tu, sujud tunduk hormat. Yang kedua kata sujud sungguh.
Dua-dua ulama kata. Kita ambil yang kata sujud sungguh. Kenapa sujud sungguh? Jadi kafir habis ke malaikat? Tidak. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah buat maksiat. Jadi maknanya kenapa dia buat tu? Malah wajib bagi malaikat untuk sujud. Pada pendapat kedua yang mengatakan sujud sungguh ni. Habis tu sujud mendapat arahan daripada Allah. Itu je yang boleh. Selain daripada tu tak boleh. Jadi sujud dia tadi tu, sujud orang ke, sujud patung ke, atas apa? Membesarkan, maka kufur. Maka ada beberapa ulama minoriti dia kata membesarkan tu terbahagi kepada dua. Yang ni untuk selamatkan orang lah. Kita kalau boleh jangan kafirkan orang lagi. Kalau boleh selamatkan dulu. Jangan cepat sangat. Ada lagi ulama bahagi dua pula membesarkan tu. Yang pertama membesarkan, maksud besar secara mutlak besar. Yang satu lagi bukan besar, membesarkan iaitu memuliakan. Mulia je tapi tak sampai tahap Tuhan. Yang ini dosa besar, fasik, bertobat, wajib macam-macam, tapi masih lagi kekal Islam. Yang kata maksud yang kedua memuliakan tadi, memuliakan sebagai Tuhan, yang tu baru kafir. Nampak? Ada 3 kat situ. 3. Yang paling ketat sujud aja dengan niat membesarkan, memuliakan, kufur. Sebahagian kata tidak, memuliakan ada 2 jenis. Satu muliakan sebagai Tuhan, satu mulia sebagai makhluk je. Cuma cara dia memuliakan tu salah. Kan cara memuliakan iaitu dengan sujud. Dia kata tak kata ku Tuhan. Apa pula tu bukan Tuhan, tu orang lah. Berak macam aku juga. Sama je, kencing macam aku juga, makan macam aku juga. Takkan dia Tuhan? Tidak, dia bukan Tuhan. Habis tu kenapa kau sujud? Nak muliakan, kena muliakan. Kan Nabi kata kalau boleh seseorang tu sujud kepada seseorang, aku nak suruh isteri sujud pada suami. Jadi sekarang ni isteri dia sujudlah kat suami. Berdosa tak? Berdosa. Bukan suruh jadi Tuhan. Berdosa lah sebab Nabi kata kalau boleh. Kalau dibenarkan, tapi tak dibenarkan. Kalau dibenarkan, aku nak suruh isteri sujud pada suami. Tiba-tiba dia baca hadis, main bantai je. Nabi suruh sujud. Oh, sujud suami. Berdosa ke? Berdosa. Fasik, berdosa besar, wajib taubat. Tapi kafir? Tak. Kerana dia memuliakan bukan tahap Tuhan. Dia memuliakan sekadar nak memuliakan, tapi cara memuliakan tu salah. Jadi kat situ tu terbagi kedua lagi lah. Iaitu dia membesarkan sebagai Tuhan ataupun wakil Tuhan, sama tu. Wakil Tuhan pun sama. Tuhan kecil. Ataupun dia memuliakan sebagai cara memuliakan tu salah. Sebab tu dia sembah. Maka waktu tu dosa besar, haram, statusnya fasik. Fasik ni fasik tinggi sungguh lah. Hampir-hampir lah nak kafir tu. Tapi tak sampai lagi. Masih lagi Islam. Itu sujud. Cuma sujud kena tahu dulu, dia sujud atas dasar membesarkan sebagai Tuhan atau sujud tu membesarkan sebagai manusia je. Salah cara membesarkan. Itu sedikit perbahasan sujud. Sedang saya dah bahas bab sujud ni masa PKP hari tu 2 jam. Bulan 4. Bukan kan? Bulan 5. Sebelum raya, tak ingat bulan 4 ke bulan 5, boleh cari kat YouTube. 2 jam berkaitan dengan sujud aja. Berkaitan dengan sujud ada kat YouTube. Cari lah sendiri, buat homework sikit. Panjang saya bincang 2 jam berkaitan dengan sujud. Sujud orang, sujud makhluk, sujud dan sebagainya. Yang tadi tu dah cukup dah jawapan untuk apa yang telah berlaku. Wallahu a'lam. Ada satu kelas lagi ni. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insan lafi khusr.